Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Diam tak diam, sedar tak sedar, kita sudah melangkah ke bulan Syawal. Ramadan yang mulia telah pergi meninggalkan kita. Bagi orang beriman, pemergian Ramadan ini sangatlah ditangisi dan mengundang kesedihan kerana memikirkan apakah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Namun kehadiran Syawal juga perlu diraikan. Bulan Syawal juga mempunyai pelbagai keistimewaannya tersendiri dan kita boleh meraih pahala sekiranya kita tahu cara meraikannya. Berseronok dan bersukacita tidaklah dilarang dalam Islam. Tetapi jangan sampai keseronokan kita merobohkan istana Ramadan yang telah kita bina. Bagaimana kita menyambut Lebaran? Di sini Ustazah akan kongsikan beberapa amalan mulia yang sekaligus merupakan amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Amalan mulia yang pertama ialah pada malam hari raya tersebut, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk bertakbir selepas solat Isyak bagi menandakan berakhirnya puasa Ramadan pada tahun tersebut. Dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghidupkan yakni dengan ibadah pada malam 2 hari raya kerana mengharapkan pahala Allah, maka hatinya tidak akan mati pada mati segala hati. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud, dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa yakni sebulan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Ini jelas menunjukkan bahawa menghidupkan malam hari raya dengan bertakbir memuji kebesaran Allah sangat dituntut dan membuktikan betapa kita bersyukurnya di atas nikmat kurniaan Allah dan meraihkan kemenangan kita melawan hawa nafsu selama sebulan. Amalan kedua yang boleh Ustazah kongsikan ialah mandi sunat hari raya. Imam Nawawi berkata, menjadi satu perkara yang sunnah untuk mandi sunat hari raya dan ia bertepatan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Apa yang membezakan antara mandi biasa dan mandi sunat? Yang membezakannya ialah niat. Maka pastikan kita berniat pada pagi 1 Syawal. Lafaz niatnya ialah sahaja aku mandi sunat Aidilfitri kerana Allah Ta'ala. Mudah kan dapat pahala? Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, amalan ketiga yang boleh kita lakukan di hari raya Aidilfitri ini ialah perlu kita pastikan makan dan minum. Kita perlu makan sedikit sebelum pergi solat Aidilfitri. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk menjamah sedikit makanan sebelum kita mendirikan solat Aidilfitri. Ini berdasarkan perbuatan Rasulullah itu sendiri yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Pada hari raya, Rasulullah SAW tidak akan berangkat untuk melaksanakan solat sehingga baginda makan beberapa butir kurma dan baginda makan dalam bilangan ganjil. Perbuatan Rasulullah ini satu tanda bahawa pada 1 Syawal, iaitu hari kebesaran umat Islam, maka kita diharamkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Amalan seterusnya ialah berjalan kaki ke masjid dan kita pergi dan pulang dengan mengikut jalan yang berbeza. Pada hari raya, Rasulullah SAW berjalan kaki. Namun bagi kita yang mana masjidnya terletak jauh, kita bolehlah menaiki kenderaan. Tidak menjadi satu kesalahan. Begitu juga Rasulullah apabila dia pergi dan balik ke masjid melalui jalan yang berbeza. Ini memberitahu kita bahawa logiknya apabila kita menggunakan jalan yang berbeza, kita akan bertemu dengan ramai orang. Amalan kelima yang boleh Ustazah kongsikan ialah kita apabila bertemu dengan orang ramai, dengan orang yang kita kenali, dengan orang yang tidak kenali di jalanan, kita mengucapkan dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Amalan kelima ini, amalan Rasulullah juga apabila bertemu dengan orang, Rasulullah tidak mengucapkan selamat hari raya,
Tetapi Rasulullah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, yang bermaksud semoga Allah menerima amalan-amalanku dan amalan kamu. Dalam sebuah hadis daripada Wasilah, dia telah berkata, aku telah berjumpa baginda Rasulullah pada hari raya. Maka aku katakan kepada baginda, semoga Allah menerima amalan-amalanku dan amalan kamu. Nabi bersabda, ya, semoga Allah menerima amalan-amalanku dan amalan-amalan kamu. Hadis riwayat Baihaqi. Seterusnya, amalan keenam yang boleh kita kongsikan ialah amalan ziarah menziarahi dan bermaafan. Ini merupakan suatu amalan yang biasa masyarakat kita lakukan. Namun ingat, amalan sunnah ini untuk mengeratkan silaturahim. Tetapi apa yang Ustazah ingin tekankan ialah apabila kita berkunjung ke rumah orang, menziarahi sanak saudara, jiran tetangga, maka kita perlulah menjadi seperti seorang yang buta dan bisu. Kenapa Ustazah katakan begitu? Kerana apabila kita menjadi orang yang seperti orang yang buta, kita tidak akan nampak keburukan di dalam rumah tetamu ataupun rumah yang kita kunjungi. Dan apabila kita bisu, kita tidak akan berkata sesuatu yang menyakitkan. Okey, jadi seterusnya, amalan yang seterusnya apabila amalan bersalam-salaman. Okey, amalan bersalam-salaman. Okey, apabila kita sudah bersalam-salaman, kita berjumpa, secara automatik kita takut terlanggar batas aurat kita. Jadi dari sini Ustazah ingin ingatkan, kalau kita perlu menjaga batasan aurat di antara yang mahram dan yang bukan mahram. Amalan seterusnya yang boleh kita kongsikan ialah bersedekah. Walaupun waktu Ramadan kita telah banyak bersedekah, namun amalan bersedekah ini kita perlu teruskan di bulan yang lain, khususnya bulan Syawal. Namun amalan ini kita lakukan untuk membantu mereka yang kurang bernasib baik. Mudah-mudahan apa yang kita bantu, kita boleh memperolehi ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan seterusnya yang merupakan amalan terbaik dalam bulan Syawal yang boleh kita lakukan ialah amalan berpuasa sunat pada bulan Syawal, iaitu 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah SAW bersabda, man shama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan lalu ia susul dengan 6 hari dari bulan Syawal, maka ia laksana berpuasa selama setahun penuh. Masya Allah, sungguh besar ganjaran yang Allah bagi kepada kita, Allah siapkan kepada kita. Oleh itu, marilah kita sama-sama mengambil peluang keemasan ini sebagai bekal untuk kita bawa di akhirat nanti. Sekian saja perkongsian Ustazah pada kali ini. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua yang mendengar. Kegembiraan kita pada hari raya biarlah berlandaskan syariat Islam. Jangan sesekali kita meraihkan hari raya kita dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah akhiri tazkirah Ustazah dengan sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami insan yang sentiasa bersyukur atas yang kami miliki, atas keluarga yang kami miliki, atas pekerjaan yang kami miliki, atas kesihatan yang kami miliki, atas rahmat yang kami miliki, atas nikmat yang kami miliki. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat bulan Syawal ini, maka kau turunkanlah rahmat ke atas kami semua. Ampunilah dosa kami, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, dan jauhkanlah kami dari api neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.